Kenankan orang yang susah apabila dia bermohon, telah memakbulkan permohonan saya ini, dan dengan limpah kurnia telah membukakan kepada saya rahsia-rahsia yang tersembunyi, dan juga mengilhamkan kepada saya dapat menyusun kitab ini dengan susunan yang indah, yang mengagumkan, dan belum pernah saya menyebutnya dalam mana-mana kitab karangan yang terdahulu. Hasil daripada kita yang kemudian maka terbitlah penambahbaikan dalam kitab Minhajul Abidin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang juga dikarang oleh Dr. Ghazali rahimahullah ta'ala. Kitab yang dimasukkan itu ialah kitab Minhajul Abidin yang sedang saya perkatakan ini. Ini kata-kata awal lagi tuan-tuan. Saya lafazkan karangan ini dengan memohon taufik daripada Allah, kerana Dia jua yang memberi taufik kepada hamba-Nya. Tuan-tuan, para alim ulama nak mengarang kitab, beruzlah, berkhalwat, tuan-tuan, bersunyi-sunyian, mengabdikan diri kepada Allah dengan sembahyang sunatnya, dengan puasanya, tuan-tuan, amalannya, untuk pastikan apa yang ditulis itu bukan lahir daripada ilham daripada syaitan, idea-idea syaitan ataupun idea-idea peribadinya yang akan menjadikannya ego dan sebagainya, tapi lahir daripada ikhlas, ilham, dan bukannya wahyu tuan-tuan, sebab ini manusia biasa, tapi ilham dan buat fikiran hidayah daripada Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita nak mengeluarkan pendapat cadangan dalam mesyuarat, tuan-tuan, kalau cadangan kita tak diterima, tuan-tuan, ucapkanlah tahmid kata ulama, ucapkanlah alhamdulillah. Sebab apa? Barangkali kalau cadangan kita diterima dan dilaksanakan, dia memberi mudarat pada jemaah, pada komuniti, pada organisasi. Tetapi sekiranya pandangan dan cadangan kita diterima, ucapkanlah istighfar. Sebab takut-takut nanti kan timbul ego, kerana cadangan akulah tengok berjaya renovate surau Al-Kautsar. Ini hebat daripada ulama. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itu kita dalam mesyuarat, kita mohon, kita lakukan isti'azah, kita ta'awuz, kita berlindung macam peristiwa mesyuarat tergempar yang diadakan oleh Abu Jahal dengan Abu Lahab setelah melihat rombongan besar-besaran yang diketuai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab selepas zuhur secara terang-terangan, seramai 1429 orang, tuan-tuan, dipimpin oleh Sayyidina Umar, tuan-tuan, sebab dia 3 fasa hijrah. Fasa yang pertama dipimpin oleh Abu Salamah seramai 413 orang secara sembunyi-sembunyi sebelum subuh. Tapi yang gentleman Sayyidina Umar seramai 1429 orang terang-terangan. Ada ucapannya yang masyhur, siapa yang mampu, yang berani menghalangi perjalananku, memang gede betul-betul. Dia akan menyumpahi ibu-ibu akan menjadi kehilangan anak-anaknya, anak-anak akan menjadi yatim piatu, isteri-isteri akan menjadi balu. Tahan. Esok aku nak lalu ni, dan begitu awal tuan-tuan, dah warning dah. Dah bagi information awal. Esok saya nak lalu di tengah-tengah bandar kota Mekah ni. Kat sini nak lalu. Betul-betul kat sini. Mereka akan cerita, mereka nampak satu persatu, tak ada siapa, depan-depan terang-terangan Tan Sri Abu Talib, Datuk Sri Abu Jahal, Datuk Sri Abu Talib. Sayyidina Umar, tuan-tuan, syaitan bertembung pun lari di tampukang, apatah lagi manusia biasa, syaitan pun lari, tuan-tuan. Ni hebat Sayyidina Umar. Cuma apabila tengok dalam rombongan besar-besaran ni tak ada, sah Muhammad masih berada di Mekah. Ni kita ambil ibrah cerita hijrah. Maka tuan-tuan ketika itu terus Abu Jahal terus WhatsApp, tuan-tuan. Malam ni surat tergempar. Terus di WhatsApp dengan kabilah-kabilah kafir Quraisy, malam ni masyarakat tergempar. Dalam masyarakat tak boleh, tuan-tuan. Bila ada cadangan, kita tangkap Muhammad, kita buang daerah dia dan biarkan dia jauh daripada kota Mekah ni. Bangun seorang orang tua, saya bantah, saya bangkang, sebab kalau Muhammad ini orang yang hebat, tutur katanya manis, nanti kalau dia buat pengaruhnya semakin melebar, luas, mengumpul kekuatan, dan dengan kekuatan itu dia akan menyerang kita balik, hancur kita.
Ada pula cadangan, kita penjarakan Muhammad, biar kita penjara. Saya bantah, kata orang tua ni. Bangkang aja kerja dia, tuan. Kerja membangkang mungkin, tuan. Saya bangkang, saya bantah. Kenapa pakcik? Sebab kalau kita terima cadangan ini, bayangkanlah, Umar dengar khabar nabinya di penjara, terseksa dalam penjara, maka dia akan mengumpul kekuatan, serang kita balik, hancur kita. Tuan-tuan dia. Sebab itu tuan, kalau kita mesyuarat, saya bantah adakan aktiviti kuliah-kuliah, ceramah-ceramah di Surah Al-Kausar. Tuan-tuan tengoklah. Tengok, dia ada tanduk tak tanduk, tuan-tuan. Sebab orang yang suka bantah ni rupanya syaitan dia, tuan-tuan. Pakcik tua tadi itu, tuan-tuan, adalah syaitan yang menyusup masuk dalam mesyuarat tergempar kabilah-kabilah kafir Quraisy. Jadi kalau ada tuan-tuan cadangan, kita nak buat adakan karnival dakwah, karnival Islam di Surah Al-Kausar, saya bantah. Tuan-tuan tengok dia duduk cecah ke lantai, tak cecah lantai tu. Takut syaitan tu, dia bantah dia baik, bawa kerja dakwah, bantah dia. Sebab syaitan ni yang melusup masuk. Sebab itu bila kita mesyuarat, kita ta'awuz dulu, kita berlindung baca Fatihah, sebab takut ada syaitan kat situ. Akhirnya bila ada cadangan, kita tangkap Muhammad, kita bunuh. Maka kata pakcik tu ni yang sekeliling syaitan, saya setuju. Ini kata syaitan. Sekali lagi tuan-tuan, bahwasanya awal-awal yang mengingatkan dan menimbulkan kebulatan tekad seorang hamba Allah untuk melakukan ibadah dan untuk melalui jalan yang sukar itu ialah dengan datangnya lintasan hati suci, ilham daripada Allah Azza wa Jalla dan juga taufik ilahi yang khusus. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, afama syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Maka adakah orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu dia mendapat nur daripada Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya. Tuan-tuan, orang-orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah, yang dulu dia tak pernah datang Surah Al-Kausar, sekarang ni alhamdulillah telah datang, telah dapat nur hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka layakkah kita, tuan-tuan, bersangka buruk padanya sama satu? Dia tu ada maksudnya tu. Sebab apa dia datang? Sebab sekarang ni nak musim seragu, pemilihan. Kita ni cepat sangat, bersangka buruk dengan orang. Baginda Rasulullah SAW sebagai akhir, tuan-tuan, kita masuk pada sekarang satu muka surat ini, sebagai sahibus syari' yang telah juga mengisyaratkan sebut tentang hal ini dengan sabdanya yang bermaksud bahawa nur yang dimaksudkan itu apabila sudah masuk ke dalam hati manusia, maka hatinya akan menjadi luas dan lapang. Maka lantas ditanyakan sahabat kepadanya, ya Rasulullah, adakah bagi yang sedemikian itu, yakni dada yang lapang dan luas itu, kemasukan nur ilahi, mempunyai alamat-alamat yang diketahui oleh kami? Nampak tanda-tandanya? Adakah tanda orang yang telah mendapat nur hidayah ini, nur ilahi ini, kami boleh kesan tanda-tandanya, ya Allah, ya Rasulullah? Jawab baginda, ya, ada alamatnya, iaitu menjauhkan diri daripada negeri dunia yang penuh dengan tipu daya kepalsuan, dan kembali ke negeri akhirat yang kekal, serta bersiap sedia bekalan untuk mati sebelum tibanya ajal. Maksudnya, tuan-tuan, apa? Dia selamanya hubur dunia. Dulu dia kerja untuk dunia, sekarang dia kerja untuk Allah. Itu maksudnya bukan dia meninggalkan dunia terus pergi ke negara akhirat, itu meninggal dunia. Tak, maksudnya dalam keadaan dia dapat maksud tujuan penciptaannya di atas muka bumi ini kembali, revert. Tuan-tuan, yang bukannya convert. Kalau convert ialah dia menukar kepada agama Islam, bukan istilah yang lebih tepat, tuan-tuan, ialah revert. Revert ini ialah kembali kepada asal. Kenapa Ustaz? Kan dia betul-betul lahir daripada Hindu, mak bapak dia Hindu, ataupun dia lahir keluarga Buddha, mak bapak dia Buddha. Dia memang Kristian, Ustaz. Dia orang Kristian. Dia masuk Islam, dia convert, Ustaz. Dia bukan convert, dia revert.
dia berpindah kepada asal. Kenapa asal? Asalnya daripada Adam. Adam ialah orang yang beriman kepada Allah. Betul. Maka kembali kepada asal, revert itu lebih tepat daripada convert. Masuk Islam. Bukan masuk. Dia sepatutnya memang Islam. Cuma dia dengan suasananya, dengan rezeki, kelahirannya dalam keadaan begitu, maka dia sekadar dia kembali kepada asal. Maka istilah ini tuan-tuan, kita kena biasakan supaya bila orang dengar, tuan-tuan, orang akan berfikir, oh, ya juga ya. Sebab itu tuan-tuan, kena ada kekuatan untuk kita sebut dalam majlis-majlis, Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat pagi kepada mereka yang belum Islam. Kita biasa sebut Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada yang bukan Islam. Seolah-olah kita reda supaya dia terus dalam keadaan bukan Islam. Supaya tuan-tuan, saya pernah buat ni, nanti dia akan tanya, Ustaz, saya tadi kenapa Ustaz sebut belum Islam? Kita ni semua kena Islam ke? Itulah tuan-tuan, bila ada persoalan itu, dia telah membuka jalan dakwah kepada mereka. Betul tuan-tuan? InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita ada kekuatan nak sebut dalam majlis. Salam sejahtera, selamat pagi Malaysia, boleh tuan-tuan. Kepada mereka, jangan sebut satu dia juga tuan-tuan. Kepada mereka-mereka yang belum Islam, supaya harapannya mereka akan cari jawapan kenapa disebut belum Islam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada kebaikan pada kita semua. Saya bukan soalan tuan-tuan ni, sebab kita bukan ceramah, kita ni kuliah. Apakah ada soalan satu dua, insyaAllah menambahkan ilmu saya, dan kita semua insyaAllah. Ada soalan daripada sahabat tuan-tuan. Waktu tanya, saya tanyakan kepada saya, dan saya jawab sendiri. Ustaz, ada tak bawa buku? Cuit-cuit Ustaz, saya bawa dalam soalannya. Saya lupa nak bawa. Ada dalam kereta himpunan yang tuan-tuan dapat dalam grup Surah Al-Kautsar, mungkin ada grupnya, iaitu dakwah bil manhaj wasatiyah kaligrafiyah, tuan-tuan. Kita telah bukukan, alhamdulillah, dipermudahkan oleh Allah. Kalau kita nak tebal kitabnya gini tuan-tuan, kalau saya nak nulis duduk berulah memang tak habis tuan-tuan, tak selesai. Maka bila tulis hari-hari dia akan jadi ringan. Maka kata penerbit, Ustaz, kami nak 100 tajuk Ustaz. Boleh Ustaz buat dalam masa sebulan? Saya kata, dah siap dah? Dah siap dah Ustaz? Sebab tinggal keluarkan daripada ni, transport, bluetooth ke laptop tuan-tuan. Sebab saya buat rujuk kitab, buat dulu sampai duduk itu. Rujuk satu dua kitab je tuan-tuan, tak payah banyak-banyak pun, satu dua kitab je. Kemudian dah siap dah transport. Maka alhamdulillah dah keluar tuan-tuan, cuit Ustaz K, himpunan ada 100 tajuk tazkirah ringkas, santai tapi agak ilmiah. Asalnya tuan-tuan, saya bagi manuskrip kepada karang-karang. Kalau Al-Quran memang ada ayat Quran, kalau hadis memang ada matan hadisnya. Tapi oleh kerana dia nak buat dalam bentuk santai, di tepi pantai, di atas lantai, tuan-tuan, boleh baring-baring, boleh baca gitu, maka dia ambil mafhumnya saja, maksudnya saja. Jadi ada 100 tajuk, macam-macam tajuk tuan-tuan, yang trendy, catchy, yang terkini, yang kita boleh gunakan hadiah untuk diri kita sendiri. Jarang kita hadiahkan diri kita tuan-tuan, dan hadiahkan pada anak-anak dan sebagainya. Antara tajuk yang kita nak tuan-tuan, yang ada dalam 100 himpunan itu, barangkali tuan-tuan ada yang terlepas dan sebagainya, ialah bagaimana kentut pun boleh masuk syurga tuan. Selama ni air ni kita kentut, air itu kentut ni, tapi kentut orang yang kentut boleh masuk syurga. Dapatkan dalam buku itu. Harga promosi tuan, masa jualan gudang di Karangkraf, bulan lepas dapat diskaun 30%, RM18.70. Harga di kedai buku sekarang dah masuk kedai buku popular, NH dan sebagainya, RM25. Oleh kerana saya yang bawa sendiri tuan-tuan, penulis yang bawa sendiri, harga diskaun ialah RM25. Tolak dengan tanpa parking kereta, minyak, tol dan sebagainya. Jadi direct kepada tuan-tuan terus.
sambil menyumbang ke Balai Ilmu Pondok yang alhamdulillah yang telah saya usahakan. Jemputlah tuan-tuan ni kalau yang berhajat ke lapangan pada 30 hari bulan untuk kita buat perasmian pondok. Sebahagiannya saya yakin daripada semangat tuan-tuan juga insya-Allah. Ya, wallahu a'lam. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.